Assalamualaikum, hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih untuk korang yang dah komen yang positif. Sebab komen tu semua sikit sebanyak bagi semangat pada saya untuk buat video yang lebih menarik lagi. Okey, video kes kali ni saya nak ceritakan tentang satu kes yang berlaku dekat Kerala, India. Saya rasa ramai orang yang nakkan pasangan mereka ni cantik, handsome, baik, penyayang, bergaya dan banyak lagi lah ciri-ciri wanita idaman dan juga lelaki idaman pilihan korang kan. Tapi macam mana kalau pasangan yang kita jumpa tu baik, check, pandai, check, penyayang, check, kaya, double check sebab memang terlalu kaya. Ada rupa ataupun cantik, pemerah mana pemerah? Terus cari pemerah. Jadi kisah kali ni kisah yang berlaku dekat India, yang mana dia ni sangat bertuah sebab dia boleh kahwin dengan seorang wanita yang sangat kaya di India tu. Tapi sekaya-kaya isteri dia pun ada juga yang dia tak puas hati dengan isteri dia ni. So that's dia. Jom kita semak file kali ni. Sebelum tonton video ni, saya nak tanya korang dah dapatkan ke produk It's Me Mr. Kudap? So untuk produk It's Me Mr. Kudap ni, diorang ada 3 kudap-kudapan. Jadi diorang ada dry vegetable, dry fruit dan juga salted egg fish skin. So untuk salted egg fish skin ni harganya RM15 dan lagi 2 produk diorang ni harganya RM13 sahaja. Jadi untuk dapatkan produk ni senang je, korang pergi ke ruang description dekat bawah. Saya dah tinggalkan link Shopee dekat bawah, korang klik je dekat situ. So jangan lupa untuk dapatkan produk It's Me Mr. Kudap sambil-sambil layan cerita ni. Dap Mr. Kudap. Dap. Swaraj S. Kumar adalah seorang lelaki yang berusia 27 tahun yang bekerja sebagai pekerja bank di salah sebuah bank dekat Kerala, India. Jadi dia ni dah berkahwin dengan Uttara yang berumur 25 tahun. Jadi hasil daripada perkahwinan mereka tu, diorang dapat seorang anak lelaki yang masa tu berumur 1 tahun. Jadi Swaraj ni adalah lelaki yang macam biasa je pada umumnya. Tapi Uttara, dia adalah seorang wanita yang differently able. Jadi maksud differently able kat sini adalah mereka yang disable, orang yang kurang upaya. Tapi orang tu juga mempunyai tahap mental ataupun fizikal yang sangat unik. Maksudnya dia disable, dia cacat, tapi dia mempunyai satu semangat juang yang sangat tinggi. Jadi walaupun dia tu cacat, tapi dia ada satu karisma yang buatkan orang ni hormat kat dia. So dari segi dia berinteraksi dengan orang, nampaklah yang dia tu macam ada satu intelektual yang buatkan orang ramai ni hormat dengan dia. Faham kan? Kan ramai juga orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat sekarang ni bagi motivasi kepada orang lain, bagi motivasi kepada orang cacat yang lain untuk berjuang dan terus hidup. They call me disabled. I call myself differently abled. So sebenarnya mereka tu bukan je bagi motivasi pada orang cacat. Orang yang macam kita ni pun, kalau kita dengar dia punya motivasi tu, kita sendiri pun rasa macam termotivation dengan sendirinya. Jadi bagi saya mereka ni adalah orang-orang yang hebat. Dan disebabkan tahap intelektual atau perspektif yang unik yang ada pada dia tu, benda tu semua membuatkan masyarakat ni tak ambil peduli dah walaupun dia tu disable. Dan mereka ni akan dilayan ataupun dihormati sama seperti orang-orang kebanyakan. Jadi walaupun dia disable tapi dia dihormati oleh masyarakat. Dan itulah terms yang digunakan dekat masyarakat India. Diorang tak gunakan orang tu disable, tapi diorang gunakan orang tu adalah differently able. Okey, sambung ke kisah kita. Pada 7 Mei 2020, masa tu Uttara ni dia duduk dekat rumah mak dia. Dan pagi tu mak dia ni namanya Mani Magalai datang ke bilik dia untuk panggil dia. Alah, panggil dia makan ke, panggil dia buat kerja ke, macam itulah. Alah, macam mak biasa kalau anak tu bangun lewat sikit mesti nak pergi kejutkan anaknya macam tu kan. Satu hal lagi, maknya ni cakap yang malam tu lepas je diorang makan malam, anaknya dengan menantunya ni terus masuk bilik untuk tidur. Dan esok pagi tu Swaraj ni, menantu dia tadi, terus bangun awal dan keluar daripada bilik. Yang mana si Swaraj ni biasanya dia akan bangun lewat jugalah. Dari pagi tu dia bangun awal tak macam selalunya. Dan anak dia si Uttara tu pula tak bangun-bangun pagi tu. Biasanya anak dia ni bangun awal. Dah tu sampai je dekat bilik anak dia, maknya pun buka lah pintu bilik kan. Maknya masuk dan cuba kejutkan anak dia. Tapi masa tu dia nampak macam anak dia ni dah tak sedarkan diri dah. Dan dia perasan yang ada kesan patukan ular dekat badan anak dia. Dan tak lama lepas tu diorang jumpa ular tu kat dalam bilik tu juga. Ular yang mereka jumpa tu bukan ular biasa-biasa tau, tapi ular tedung. Korang tahulah kalau kena patuk dengan ular tedung ni macam mana bisanya dia kan. Memang boleh bawa maut lah.
Dan sebenarnya itu bilik anak dia, Uttara tadi, dengan Suraj, suaminya Uttara. Tapi kenapa si Suraj ni keluar bilik awal-awal pagi-pagi lagi macam tak ada apa-apa, tapi anak dia yang kena patuk. Dan satu hal lagi, anak dia sebenarnya kena patuk 2 kali tau, bukan 1 kali. Dah nampak keadaan anaknya yang tak sedarkan diri tadi, yang macam seolah-olah macam bertaruh nyawa kan. Dia pun terus menjerit, panggil suaminya dan bawa anak dia tu pergi hospital. Dah sampai dekat hospital tadi, pihak hospital tu terus umumkan yang anak dia ni memang dah meninggal dunia. Seminggu lepas kematian Uttara, pada 21 Mei, ayahnya Uttara iaitu Vijaya Senan, dia menghubungi pihak polis dan dia bagi tahu dekat pihak polis yang dia ada rasa muskil dengan kematian anak dia. Katanya dia syak ada benda yang tak kena dah jadi dengan anak dia sehingga menyebabkan kematian. Biasanya kalau mati disebabkan haiwan, orang akan panggil natural death kan? Tapi pada 21 Mei tu, ayah dia pergi ke pihak polis dan dia buat report. Dia komplain yang mengatakan anak dia ni mati bukan disebabkan oleh natural death. Tapi dia syak ini adalah satu konspirasi yang terancang. Okey, kenapa dan apa yang menyebabkan ayah dia ni yakin yang anak dia ni dibunuh, bukannya mati secara natural? Sebab sebenarnya lepas kematian anak dia, Uttara tadi, ayah dia ni pergi panggil salah seorang pakar kepada penjinak ular berbisa dan namanya adalah Vava Suresh. Jadi lepas dia dah jumpa dengan Vava Suresh tadi, dia pun ceritalah tentang situasi yang anak dia alami. Dan kebetulan pakar penjinak ular tu pun memang berminat dengan kes ni, berminat untuk tolong untuk selesaikan kes ni. Rupa-rupanya sebelum ni Uttara dah pernah kena patuk dengan ular juga tau. Masa tu dia kena patuk dengan ular Russell Viper. Jadi ular Russell Viper ni saya tak pasti namanya dalam bahasa Melayu apa sebab saya bukannya penternak ular, penjinak ular maupun pembela ular. So korang yang lebih tahu tentang ini ular apa, komen dekat bawah. So, sebenarnya dia dah kena patuk dah dengan ular pada Februari tahun 2020. Masa tu dia kena patuk dengan ular tu dekat rumah dia dan juga suami dia. Lepas tu dia terus dibawa ke hospital dan dia dapat diselamatkan. So, selepas sebulan dia terima rawatan, Uttara ni dia keluar daripada hospital dan dia buat keputusan untuk tinggal dengan maknya. Kiranya tinggal dengan mak dia dulu untuk sementara waktu untuk bagi dia rasa betul-betul sembuh. Dan sebenarnya disebabkan aksiden ni, dia terpaksa terbaring je atas katil tu selama 52 hari. Yang paling parahnya lagi, dia terpaksa buat plastik surgery untuk bagi kerosakan yang dia alami masa tu. Dan agaknya si Suraj ni dia gunakan peribahasa alang-alang mencelup pengkasang biar sampai ke pangkai lengan. Tak puas hati dengan cubaan kali pertama dia bunuh tapi gagal, itu yang dia cuba sekali lagi guna modus operandi yang sama dan kali ni berhasil sebab isteri dia meninggal tadi kan. So pakar ular tadi yang bernama Vava Suresh tu dia bagilah pendapat dia kan. Mula-mula tu dia minta untuk pergi ke tempat kejadian, maksudnya kedua-dua buah rumah tempat kejadian. So dia nak tengoklah keadaan rumah Uttara dengan suami dia tu macam mana dan juga keadaan rumah, situasi rumah mak dengan ayah Uttara tu macam mana. Lepas dia dah masuk rumah tu, masuk rumah ni dan dia dah perhati-perhati semua kan. Lepas tu dia cakap dengan si ayahnya Uttara ni. Dia cakap, aku rasa kau kena report polis ni sebab ada benda yang ganjil dekat sini. Dah tu dia pun explain lah sedikit dengan mak dan juga ayah Uttara ni. Dah mak dengan ayah Uttara tadi dah confident dah yakin dah dengan apa yang dijelaskan oleh Vava Suresh tadi. Dia pun buat keputusan untuk pergi ke balai polis dan buat laporan polis. Buat laporan polis yang mengatakan anak dia ni sebenarnya dah dibunuh secara terancang. Jadi Vava Suresh ni pun pergi juga dekat balai polis tu untuk buat keterangan. So masa tu dia bagi keterangan dari segi kepakaran dia dalam menternak ular tu lah, menjinakkan ular tu lah. Katanya dalam kes patukan pertama yang jadi dekat rumah kelamin si Uttara tu, bilik yang mereka tidur tu, bilik kelamin diorang ada pada tingkat 2. Katanya ular Russell Viper tadi dia tak akan cuba untuk panjat tangga tu naik ke tingkat 2 semata-mata untuk patuk si Uttara tadi. Jadi benda tu mustahil, tak mungkin untuk ular tu buat. Dan katanya kalau naik ikut luar pun, ikut jendela ke apa kan, mustahil lah juga ular tu boleh masuk ke dalam bilik Uttara tadi sebab bilik mereka memang tertutup rapat. Okey, untuk kes patukan yang kedua pula, kes yang jadi dekat rumahnya mak dengan ayah Uttara tu, Vava Suresh ni cakap agak tak mungkin untuk ular tedung tu masuk ke dalam bilik Uttara dan juga suami dia sebab bilik tu memang tertutup rapat dan hanya ada penghawa dingin sahaja. So kalau ular tu
tu masuk ikut lubang-lubang yang ada dekat penghawa dingin tu, ular tu sebenarnya akan cederakan badan dia untuk masuk ke dalam bilik tu. Dan tak mungkin untuk ular tu berusaha masuk untuk patuk si Utara je. Dan sebenarnya yang lebih meyakinkan lagi, si Utara ni dia pernah cerita dengan mak dengan ayah dia. Dia cakap yang si Sorash ni sekarang ni dah mula menjinak-jinakkan diri dengan bermain ular ataupun cuba menjinakkan ular. Kiranya si Sorash ni dah expert dah sekarang ni dalam menjinakkan ular-ular berbisa. So sebab ada keraguan yang munasabah kat sini, masa tu Sorash ni kena tangkap. Dan masa tu dia adalah suspek utama dalam kes pembunuhan isteri dia. Bukan tu je, sebenarnya ada seorang lagi rakan sekongkol si Sorash ni, namanya adalah Suresh Kumar. Jadi lepas dah disoal siasat, pada 12 Julai 2020, Sorash ni dia buka mulut dan buat pengakuan. Ceritanya dia dah beli ular tu dengan pemburu ular, si Suresh Kumar tadi lah. Dan Suresh tu sebenarnya macam kawan baik dia jugalah. Katanya dia beli ular tu dengan harga RM10,000 seekor. Kalau tukar ke ringgit Malaysia dalam sekitar 560 macam tu. Sebenarnya dalam masa yang sama juga dia belajar dengan Suresh Kumar tadi cara-cara untuk kendalikan, cara-cara untuk menjinakkan ular yang berbisa. Lepas tu dia mengaku sebelum dia lepaskan ular tu dalam bilik untuk patuk bini dia, dia bagi ubat tidur dulu dekat Utara tu. Dah, bila dah Utara tu macam dah tak sedarkan diri, kejut-kejut pun dah tak sedar dah, barulah dia buat operasi membunuh tu. Yang lebih kejamnya lagi, dia boleh pergi ambil ular tu, letakkan dalam botol selama 11 hari dia tak bagi makan. Jadi dia memang sengaja bagi ular tu ke buluh. Jadi ular yang ke buluh tadi, bila kita dah lepas dia, dia memang akan jadi agresif lah. So katanya dia tak bagi makan ular tu daripada 24 April sehingga 6 Mei. So ular yang kelaparan tadi memang tengok apa-apa je yang bergerak ataupun mungkin yang tak bergerak, dipatuknya aja. So mungkin dia fikir itu semua makanan dia kan. Yelah, dah lapar. Padahal kita sendiri tahu kan, penglihatan ular ni dia terhad. Dan mata dia tu katanya bukannya boleh nampak pun, kecuali benda-benda yang bergerak. Kalau benda tu bergerak, barulah dia akan serang. Kalau benda tu, selagi benda tu tak bergerak, dia memang akan buat dono je. Dia akan berjalan pergi macam tu je. Tapi ni, dia boleh bagi ular tu kelaparan semata-mata untuk bagi ular tu patuk bini dia dan pastikan yang bini dia tu memang akan mati kat situ. Memang tak ada hati perut betul lah punya lelaki. Tak boleh fikir. Kena brain. So, lepas tu Suresh Kumar, kawan kepada Sorash tadi, dia pun bagi pengakuan lah kan. Dia cakap memang dia yang ajar Sorash ni untuk kendalikan ular tu, untuk menjinakkan ular berbisa tu. Dan dia mengaku yang masa tu Sorash ni dia beli ular tu dengan dia. Dan sebenarnya dia tak tahu pun konspirasi yang mengatakan ular tu akan membunuh isteri Sorash tadi. Dan tak lama lepas tu dia dapat tahu yang si Utara ni meninggal dunia. Tu pun dia dapat tahu melalui keratan akhbar. Lepas tu si Sorash ni dia adalah meluahkan perasaan dia dekat si Suresh Kumar ni. Dia cakap macam ni, dah lepas ni aku dah tak nak dah kahwin dengan orang differently able ni. Lepas tu dia komplain lah, dia cakap yang orang-orang ramai masyarakat dekat situ menganggap yang isteri dia ni meninggal disebabkan oleh sarpa dosha ataupun disebabkan kemarahan ular. Kiranya dekat India, dekat masyarakat sana memang percaya sangat dengan sarpa, apa tadi? Sarpa dosha ni. Okey, kita dah tahu dah siapa yang bunuh Utara. Laki dia yang bunuh kan? Tapi kenapa? Apa motifnya? Lepas pihak polis ni buat siasatan dengan lebih lanjut, sebab kenapa si Sorash ni sampai bertindak macam tu, sampaikan betul-betul berusaha keras untuk bunuh isteri dia. Dan sebab yang pihak polis dapat jumpa dekat sini adalah sebab gelap mata. Bukannya sebab dia pakai spek hitam lepas tu gelap mata tak nampak-nampak. Bukan macam tu. Tapi gelap mata disebabkan wang ringgit. Jadi sebenarnya masa tu Utara ni dia ada minta supaya Sorash ceraikan dia. So si Sorash ni pula dia takutlah masa tu kalau dia bercerai nanti kan dia terpaksa bayar balik wang hantaran. Dan daripada situlah dia mula buat plot untuk buat siri pembunuhan ni. Kan saya ada beritahu tadi, di awal video tadi saya ada beritahu yang si Utara ni sebenarnya adalah keluarga yang ada-ada. Jadi masa Sorash dengan Utara ni kahwin, ayah Utara ni dia bagi banyak sangat wang dan juga barang-barang hantaran. Katanya ayah Utara ni dia bagi 100 jenis hantaran daripada gold, daripada emas. So semua 100 hantaran tu semuanya barang kemas, barang yang emas lah. Dah tu dia bagi sebuah kereta baru. Dia bagi duit 10 lakh cash. Jadi duit 10 lakh ni katanya dalam 1 juta India rupi. Dan kalau kita tukar ke duit Malaysia, lebih kurang dalam RM56,567. So kenapa dia bagi banyak sangat? Pertama, sebab memang dia kaya. Dan kedua, mungkin sebab sebagai tanda penghargaan yang Sorash ni terima anak dia seadanya. Yelah, anak dia kan differently able kan. Tapi ada juga yang sanggup terima
So macam sebagai tanda penghargaan lah. Dan katanya memang orang India dekat sana memang selalu bagi wang hantaran tu dalam bentuk emas. Biasanya barang-barang kemas dia orang lah yang dream banyak-banyak tu kan, lepas tu menari-nari macam ni kan. Satu lagi sebenarnya, dengan wang tu lah anak dia akan mulakan hidup baru dengan keluarga baru dia kan. Jadi lepas pihak polis ni buat siasatan, sebenarnya pihak polis ni dapat tahu yang emas hantaran Ultra tu yang dia simpan dekat dalam loker sebuah bank, emas tu sebenarnya dah diambil keluar pada 2 Mac. Jadi korang tahu kan, dekat bank ni ada loker-loker yang kita boleh sewa untuk simpan barang-barang berharga kita lah. Jadi sebenarnya si Soraj ni lah yang pindahkan emas-emas tu semua lepas Ultra tadi kena patuk dengan ular dekat rumah mereka. Jadi pada serangan pertama dia kena patuk tu, si Soraj ni dah keluarkan dah aset si Ultra tu. Dah sebenarnya pada serangan kedua tu pun dia buat hal juga tau. Beberapa bulan sebelum Ultra tu kena patuk dengan ular tedung dekat rumah maknya Ultra tadi, dia pergi belikan insurans kematian untuk isteri dia. Insurans kematian tau, bukan kemalangan. Ataupun mungkin medical card ke, penjual insurans silakan dekat bawah. Nampak kan dekat situ kan? Tapi sebenarnya dia tak sempat lah nak claim. Sebab seminggu je lepas kematian Ultra tadi, dia terus kena tangkap. So tak ada nak claim. Pada bulan Jun pula 2020, ayah kepada Soraj ni yang bernama Surendran, dia pula yang kena tangkap. Rupa-rupanya dia pun bersekongkol juga. Dan bukan dia je tau, tapi seluruh keluarga Soraj ni bersekongkol untuk bunuh isterinya Soraj ni, untuk bunuh Ultra tadi. Masa tu dia didakwa dengan menghapuskan bukti dan juga menyorokkan 38 daripada barang hantaran kahwin si Ultra. Kiranya barang-barang yang si Soraj tadi ambil daripada locker bank tu, dia bawa balik rumah ayah dia bagi ayah dia untuk sorokkan benda tu. Dan tak lama lepas tu pihak polis ni jumpa semua barang kemas yang disorokkan. Dia jumpa kat mana tahu? Dia jumpa dekat sebuah ladang getah yang ada dekat dengan rumah ayah si Soraj tu. Ayah Ultra pula dibagi keterangan yang sebenarnya banyak lagi barang hantaran yang dia bagi dekat anak dia, tapi barang-barang tu semua hilang. Pada bulan Ogos 2020, mak dan juga kakak Soraj, iaitu Renuka dan juga Surya, diorang pun kena tangkap. Kan saya dah cakap tadi, diorang bukan buat kerja seseorang tau, tapi diorang berkomplot satu keluarga. Nampak tak kat situ? Memang diorang tu dah rancang daripada awal untuk bunuh si Ultra tu. So mereka semua didakwa dengan membuat konspirasi secara terancang untuk bunuh si Ultra. Dan rupa-rupanya memang mereka sekeluarga plan untuk kikis harta si Ultra tadi. Okey, macam mana si Soraj ni dia boleh terfikir untuk gunakan ular sebagai senjata pembunuhan dia? Sebab katanya dia ada tertengok satu video cara untuk mengendalikan ular, cara untuk melatih ular tu dekat internet. Dan daripada situlah dia dapat idea untuk gunakan cara ni untuk bunuh isteri dia. Dah terus dia pergi jumpa dengan kawan dia tadi dan belajar cara untuk kendalikan haiwan berbisa. Mind blowing betul kan, satu family berkomplot untuk bunuh isteri, untuk bunuh menantu, untuk bunuh kakak ipar semata-mata hanya kerana duit. Dan sebenarnya dia sendiri pun ambil risiko kan. Risiko nak belajar untuk ternakkan ular tu, ternak lagi, jinakkan ular tu. So nak tawan ular yang berbisa tu pun perlukan satu effort, satu keberanian yang mana mungkin dia sendiri yang kena patuk dulu sebelum dia bagi ular tu patuk bini dia. Kiranya dia ni berani mati jugalah. The end. Yay! So saya cuba untuk cari hukuman apa yang dia terima, apa kesudahannya sekarang ni kan. Tapi so far tak ada lagi laporan yang mengatakan berapa tahun dia kena penjara ataupun hukuman-hukuman yang selanjutnya lah. So nasihat saya yang pertama, jangan biarkan rasa tamak haloba yang ada dalam diri kita ni sampai menguasai diri kita, sampaikan kita sanggup untuk membunuh. Kedua, jangan biarkan hidup kita diselubungi misteri. Itu tagline orang lain, sorry. Maksudnya sentiasa positif dan saya yakin yang setiap masalah tu mesti ada jalan keluar dia. So saya doakan hari-hari anda semua berjalan lancar, elok, diberkati Allah. Amin. So saya rasa sampai di sini untuk video kali ini. Maaf kalau ada kekurangan daripada saya dan maaf kalau ada saya menyentuh sensitiviti setengah individu. Kalau ada perkataan ataupun bacaan nama yang tak betul tadi, tolong betulkan saya. So kalau korang sukakan video ni, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.